Hari ini merupakan hari terakhir mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM ke-48. Pelbagai pernyataan dan deklarasi dicapai hasil perbincangan ke arah pencapaian 3 teras komuniti ASEAN dalam usaha mengetengahkan perkumpulan serantau itu ke peringkat antarabangsa. Untuk laporan seterusnya, kita terus saja bersama dengan Hazel Desmond, terus dari PWTC. Hazel, silakan. Hazel. Terima kasih Atikah dan juga Fatil di Angkasa Puri. Sebentar tadi sekitar jam 8.10 malam berlangsungnya acara penutup dan juga sidang media mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-48. Malaysia selaku pengerusi ASEAN gembira dengan mesyuarat kali ini yang membuahkan hasil positif serta melahirkan ucapan terima kasih atas kerjasama padu yang ditunjukkan oleh semua negara anggota, rakan dialog dan juga negara-negara pemerhati. Datuk Seri Anifah Aman turut memberi jaminan Malaysia akan terus memberikan komitmen berterusan bagi memastikan pelaksanaan komuniti ASEAN hujung tahun ini tercapai. I'm pleased that we, ASEAN foreign ministers, dialogue partners as well as participating countries had a very fruitful and productive discussion throughout 3 days of meetings in Kuala Lumpur, consistent with Malaysia's overarching theme of people-centered ASEAN. We took note of the progress of the implementation of the roadmap for ASEAN Community 2009-2015, which term will expire by end of this year. As Chair of ASEAN, ini termasuk mengukuhkan Pelan Ekonomi Asia Timur dan mencari penyelesaian terhadap program nuklear dan bertukar-tukar pandangan terhadap isu serantau dan global. Terdahulu ketika berucap pada sesi pemukiman Forum Serantau ASEAN ARF ke-22, Datuk Seri Anifah menjelaskan Malaysia berharap ARF akan terus menjadi penggerak bagi mempromosikan keamanan dan kestabilan serantau. Aspek kepercayaan dan persefahaman yang dibina sekian lama perlu diterjemah kepada tindakan yang lebih berkesan untuk memenuhi keperluan masyarakat serantau termasuk menangani cabaran isu keselamatan. Menurut Datuk Seri Anifah, landasan ini perlu dimanfaat sebagai landasan yang lebih strategik dan berpaksikan tindakan berkesan. Pada masa sama memastikan ia kekal relevan menerusi perbincangan berterusan dalam pembangunan serantau. The significant progress that we have made to move the ARF process from stage 1, confidence building and measures to stage 2, preventive diplomacy and in time, and stage 3, conflict resolution. The success of the ARF can only be attributed to the continued support of all ARF participating countries to ensure the successful implementation of the annual plan of action to implement the ARF vision statement, as well as all other current work plans in support of the ARF priority areas. Setelah 22 tahun diasaskan, ARF terus meraih pencapaian membanggakan, malah kini terbukti sebagai platform hubungan kerjasama yang berkesan untuk perbincangan dan rundingan dalam isu politik, keselamatan dan kepentingan bersama. 3 rakan dialog ASEAN iaitu Korea Selatan, China dan Jepun menyuarakan sokongan penuh ke arah pencapaian Komuniti Ekonomi ASEAN AEC selaras dengan pertumbuhan ekonomi serantau yang semakin pesat membangun. Selain ekonomi, aspek yang disentuh termasuk pelaburan, isu pengganas dan keselamatan serantau, pendidikan serta sosio-budaya. Dalam mesyuarat ASEAN Campur 3 yang berlangsung pagi tadi, Korea Selatan yang diwakili Menteri Luarnya Yoon Byung-se menekankan penubuhan komuniti ASEAN mampu memberikan kerjasama positif dan mewujudkan persefahaman di antara semua negara. Korea Selatan juga bersedia untuk membuka lebih banyak ruang kerjasama kepada ASEAN sebagai usaha memperkukuh kuasa ekonomi Asia sebagai kuasa ekonomi utama dunia. I'm convinced that such trilateral cooperation will have positive spillover effects on ASEAN Plus 3 and will contribute to peace and prosperity in our part of the world. In this vein, I'm pleased to note that in the wake of the successful trilateral foreign ministers meeting last March, Korea, Japan and China are in unison on the need to fully restore the trilateral cooperation framework. As the chair, Korea will spare no efforts to convene a trilateral summit meeting this year.
Bagi Menteri Luar Jepun Fumio Kishida, isu-isu berkaitan Perang Dunia Kedua dan pertikaian wilayah menjadi tumpuan perbincangan. Penganjuran lebih banyak dialog terbuka dengan negara ASEAN dianggap satu pendekatan terbaik untuk mencapai persetujuan. 最終報告書を提出していきたいと考えております。今年も韓国のユン・ビョンセ外交部長官や中国のこの王毅外交部長とともに ASEAN Plus 3会合。 Sementara China tetap tidak mahu isu keselamatan Laut China Selatan dibincangkan lagi dalam mana-mana mesyuarat ASEAN. Sebaliknya, China sudah merangka draft plan tindakan untuk melaksanakan deklarasi perkongsian strategik untuk keamanan dan kemakmuran 2016-2020 pada sidang kemuncak ASEAN China ke-18 November ini. 10+3的宏观经济研究办公室即将升级为 国际组织，亚洲基础设施投资银行的协议正式的签署。 Malaysia menerima draft perjanjian persefahaman MOU berkenaan pergerakan luar biasa manusia daripada Indonesia. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi sekaligus menunjukkan Malaysia komited untuk bekerjasama rapat dengan negara yang menerima kemasukan warga asing tidak terkawal. Antara kandungan draft tersebut adalah cara bagaimana kedua-dua negara mengawal pergerakan tersebut. At the beginning, Indonesia and Malaysia agreed to temporarily accommodate them in 1 year, with the hope that within the 1 year, then the international organization would be able to repatriate and resettle them. So, Minister Hanifah said that, okay, we received the draft MOU and Malaysia will look into it. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri persidangan Asia Timur peringkat Menteri Luar yang diadakan pagi tadi. Mei lalu, Malaysia dan Indonesia sepakat meneruskan bantuan kemanusiaan kepada 7,000 pelarian yang masih terkandas di laut pada pertemuan yang turut dihadiri Menteri Luar Thailand di Putrajaya. Perjumpaan tersebut bertujuan mencari penyelesaian kepada krisis kebanjiran pendatang dan kesan yang serius terhadap keselamatan negara daripada negara-negara yang terlibat. Korea Utara pula akan terus melaksanakan dasar tidak campur tangan dan menghormati kedaulatan negara lain seperti yang diperjuangkan ASEAN. Negara itu juga akan berusaha meningkatkan hubungan dua hala antara kedua-dua pihak dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam bidang ekonomi. Wakil Menterinya Ri Tong Il berkata dasar yang diperjuangkan oleh negara ASEAN perlu diikuti oleh semua negara Asia Timur bagi mengelak ketegangan. The current session of the ARF, my minister, Lee Seung, met with many delegations, and I think you know through media reports, and you are already, since we are covering, I think you will know very clearly which countries my minister met with. Thank you. I think I exhausted your question. Thank you, distinguished colleagues, for your presence once again, and thank you for your patience and attention. Dalam sidang medianya, Ri Tong Il turut menegaskan Korea Utara tidak mahu kuasa luar campur tangan dalam isu melibatkan negara ASEAN dan Asia Timur dan berpendapat ia perlu diselesaikan melalui dialog atau rundingan sesama sendiri. Berkaitan dengan ujian nuklearnya pula, Korea Utara menjelaskan ia hanyalah sebagai strategi untuk mengukuhkan pertahanan negara. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM giat membuat persiapan bagi menghadapi jangkaan Malaysia menjadi negara tua menjelang 2035. Mengikut unjuran PBB 2009, Malaysia akan mencapai status itu pada tahun 2030 apabila penduduk berumur 60 tahun ke atas mencapai 15% daripada jumlah penduduk. Antara persediaan yang sedang diperhalusi adalah dari segi dasar warga emas negara dan pelan tindakan warga emas. Dalam persiapan menjelang pengiktirafan itu, KPWKM ingin memastikan dasar dan pelan sedia ada dapat membantu warga emas menghadapi hari tua mereka. Ini termasuk mewujudkan program komuniti untuk warga emas dan program yang mengutamakan kesihatan warga tua.
Program-program ini akan berpaksikan nilai murni, keseimbangan ekonomi, kesihatan, sosial, persekitaran fizikal dan kerohanian. Menjelang 2035, insya-Allah kita akan dinamakan negara tua atau bahasa negara penuaan. Okey. Jadi oleh yang demikian, dasar dah ada, majlis dah ada ditubuhkan. Sekarang ini adalah untuk mengadakan lebih banyak lagi kemudahan yang diperlukan, kemudahan dan juga program yang diperlukan oleh warga emas, termasuk dari segi wellness. Di antara perkara yang akan dipertimbangkan juga adalah mewujudkan perkampungan pesara untuk warga emas mendapat kediaman yang selesa selepas bersara. Selain daripada itu juga, KPWKM juga akan mengkaji semula sama ada warga emas boleh bekerja sehingga umur yang mereka mahu seperti di negara Singapura. Beliau ditemui pada program lawatan bersama isteri-isteri delegasi mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-48 di Putrajaya. Dalam program ini, isteri-isteri delegasi berpeluang melawat bangunan KPWKM, melawat taska kanak-kanak kurang upaya dan isteri-isteri delegasi juga berpeluang bersoal jawab bersama Menteri ketika sesi minum pagi. Dan selaras dengan tema kepengerusian ASEAN 2015 iaitu ASEAN berpaksikan rakyat, kesemua kira-kira 600 juta penduduk daripada 10 negara anggota harus bergerak padu dalam satu suara agar kelantangan dan kewibawaan ASEAN terus mendapat pengiktirafan dunia. Visual gerak kerja petugas media dan persidangan selama 6 hari kami berkampung di sini mengakhiri laporan langsung AMM kali ke-48. Saya Hazel Desmond, teruskan bersama TV1.